yang mana di dalam dunia ini ada kelompok yang suka membid'ahkan amalan umat Islam. Kalau menurut pakar deradikalisme, di Malaysia ni dia ada pakar deradikalisme. Maknanya dia tu dilantik sebagai panel-panel untuk memberikan kaunseling ataupun memberikan sesi pemulihan kepada golongan radikal, golongan pengganas yang ada di Malaysia. Menurut pakar-pakar radikalisme, radikal di dalam agama ni dia ada 6 tahap. 6 tahap secara terperinci. Maknanya 6 tahap ni maknanya kalau dia akan memenuhi satu syarat dulu, kemudian syarat kedua, peringkat ketiga, keempat, sampai tahap yang keenam, maka ketika itu dia menganggap semua orang yang bercanggah dengan dia halal darah, boleh dibunuh, boleh dibom, dan bukan satu perkara yang tidak diketahui. Bahkan ada di dalam surat khabar, media sosial dan sebagainya, ada kelompok-kelompok yang cuba nak mengebom umat Islam. Ada sebelum ini di Jabatan Mufti Negeri Sembilan, ditangkap, didakwa dan dijatuhkan hukuman. Ada yang ditangkap oleh polis, ratusan pengganas-pengganas yang telah ditangkap oleh polis, yang mana mereka ini mempunyai satu pemikiran yang sama, iaitu suka menganggap yang lain daripada mereka itu salah, dan lebih dahsyat lagi mereka akan membawa kepada ke arah menghalalkan darah umat Islam. Jadi ini yang kita tak mahu. Tak nak kita ada orang-orang yang suka memandang umat Islam ni dengan begitu teruk sekali. Kita tak nak begitu. Cumanya ianya itu pada peringkat yang terakhir, tak ramai. Di Malaysia ni hanya ada ratusan, mungkin tak sampai ribuan lah. Adalah ratusan yang ditangkap oleh polis I8. Polis yang bahagian special branch I8 tu, yang ditangkap adalah dalam ratusan orang. Sebahagian dilepaskan setelah menjalani hukuman dan pemulihan, dan sebahagian lagi masih dalam proses pemulihan. Jadi ini mereka mempunyai idealisme yang sama, yang mana asas kepada pemikiran mereka adalah membid'ahkan amalan umat Islam. Itu yang kita perlu hati-hatilah. Sebab mereka mungkin tak kafirkan lagi, mereka mungkin tidak menghalalkan darah umat Islam lagi, tetapi pada peringkat awal, kebanyakan pengganas yang ditangkap, yang dimasukkan dalam penjara, ada di penjara di Perak, ada yang dipenjarakan di Selangor. Maka bila dimasukkan dalam penjara, maka pakar di radikalisme ni akan soal dulu, nak tengok bagaimana konsep pemikiran dia. Dia membawa kepada satu perkara yang sama, iaitu tidak setuju dengan amalan umat Islam. Dia start situ dulu. Dia start dengan tak setuju amalan umat Islam. Mana bila tak setuju dengan amalan umat Islam ni, dia akan bid'ahkan, dia akan sesatkan. Dalam istilah ilmu kita panggil tabdi' dan tadlil. Membid'ahkan amalan umat Islam dan menyesatkan amalan umat Islam. So kalau kita tengok ada adik-beradik kita yang macam tu, dah start dah perangai. Ada anak kita start dah perangai macam tu. Ataupun ada ahli keluarga, rakan-rakan kita yang dah mula menyesatkan amalan umat Islam, maka berhati-hatilah. Berhati-hati. Kerana sekarang dia peringkat pertama, kawan lagi. Tapi bila dia dah capai peringkat yang ke-6, kita ni halal untuk dibunuh. Dan dia ni halal untuk bunuh, bukan dia menjadi mental sickness ke apa, tak. Dia mempunyai satu semangat juang yang palsu, iaitu kononnya demi Allah dan Rasul, demi jihad mati syahid, dia sanggup membunuh umat Islam. Itu yang semua pergi masuk perang. Dia panggil irhab, irhabiyah ataupun irhabi. Golongan yang
melancarkan peperangan dan keganasan. Ini adalah kelompok yang sama. Dia bermula dengan tabdi', tadlil. Kemudian dia ke arah takfir, mengkafirkan umat Islam. Dia mula sesat dulu, sesat tak kafir lagi. So kalau kita ni sesat, okey, tak ada apa. Tapi dia ke arah lagi, dia takfir. Bila takfir ni, dia takkan datang solat Jumaat. Solat Jumaat memang tak datang lah. Solat Jumaat pun dia tak datang. Pasal dia kata, oh negeri ni semua berfahaman ada bid'ah hasanah. Negeri ni semuanya Asy'ariyah. Maka imam-imam dilantik oleh Asy'ariyah. Imam tu Asy'ariyah. Maka imam tu kafir. Dia tak boleh solat belakang kafir. Maka sebab itu dia tak datang solat. Dia mungkin tak start dengan tak datang. Dia datang dulu tapi dia akan qada ataupun i'adah, ulang balik solat tadi. Lepas lama-lama dia akan tinggal solat Jumaat. Ini pembentukan pengganas yang ada. Bukan di luar ni, di dalam Malaysia. Dia lambat sikit. Di Malaysia ni lambat sikit sebab dia melibatkan orang Melayu. Orang Melayu ni hatinya susahlah nak terlibat dengan pengganas. Tetapi kalau di luar, di negara-negara Arab, sekejap je. Sekejap, terpengaruh, keluar daripada rumah, terus masuk camp. Kalau negara Arab lah. Tapi negara Melayu ni dia start sikit. Jadi hati-hati kalau ada ahli keluarga, rakan-rakan yang telah mula membid'ahkan amalan umat Islam, dia ke arah itu sebenarnya. Ini bukan dalam perbincangan akidah ataupun fiqh dan sebagainya. Ini adalah data yang dikumpulkan oleh pakar di radikalisme. Ada beberapa pakar di Malaysia ni yang dilantik, semua kawan kita. Jadi kita dengar dah pembentangan mereka, so kita dapatan mereka sama. Ratusan pengganas yang di soal siasat dan dipulihkan membawa pembentukan gaya fikir yang sama. Bermula dengan bid'ah. Jadi sebab itu dalam perbahasan kitab kita ni, dia sebut satu soalan. Apakah kesan buruk jika bid'ah hanya ada bid'ah dalalah? Apa kesan buruk dia? Kerana dia akan mengatakan bahawa man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Ini hadis Nabi. Dan dia akan pegang satu hadis lagi, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap perkara baharu itu bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu masuk api neraka. So dua hadis ini dia akan pakai untuk menyatakan bahawa apa sahaja benda yang tidak berlaku, amalan yang tidak ada pada zaman Nabi, maka tak boleh dilakukan. Apa sahaja. Sedangkan kehendak agama bukan begitu. Ketika mana ayat turun pada bulan Sya'ban, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, dan orang-orang beriman hendaklah kamu berselawat dan memberi salam kepada Nabi. Ayat itu kata ulama nuzulnya, turunnya pada bulan Sya'ban. Kita berada di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ni kata ulama mengambil faedah daripada sebab turun ayat ini pada bulan Sya'ban, maka perbanyakkan selawat pada bulan Sya'ban. Bila turun ayat ini, sahabat tanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah hendak kami selawat pada kamu? Awalnya Nabi diam. Asalnya Nabi diam. Kata ulama hadis, Nabi diam pasalnya pertama mungkin Nabi warak, tawaduk. Sebab orang tanya macam mana nak selawat pada Nabi, mendoakan Nabi, ataupun memberi kesejahteraan kepada Nabi. Wah, kalau begitu macam orang tanya kita dan doa itu untuk kita, Nabi diam. Satu pandangan. Satu pandangan lagi maknanya Nabi SAW tidak menghadkan cara ataupun lafaz untuk berselawat. Tidak had. Sebab itu Nabi diam. Maknanya boleh, asalnya boleh selawat sendiri. Tapi sebab ditanya berulang kali, maka Nabi ajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis. Namanya selawat Ibrahimiyah yang kita baca pada tasyahud akhir. Tetapi adakah tak boleh selawat yang lain daripada selawat Ibrahimiyah
Ini yang dia jadi persoalan. Bagi geng-geng yang suka menyesatkan amalan umat Islam ni, dia kata tak boleh. Dia kata ni penambahan wulu. Dia kata ni adalah memuja Nabi. Kalau ada orang yang layak dipuji, maka pujian itu akan dapat pada Nabi. Kalau ada orang yang layak mendapat doa kita, maka doa itu adalah kepada Nabi. Kalau ada orang yang patut kita hormati, manusia makhluk yang patut kita hormati, maka penghormatan itu kepada Nabi. Dalam ruang yang tidak menyanggahi akidah. Tetapi bagi kumpulan ini, mereka menganggap apabila seorang itu berselawat pada Nabi SAW, dia melampau wulu. Orang yang suka mendewa-dewakan, dia tuduh macam-macam. Dia start macam tu. Sampai saya tengok ada satu video, dia kata kecintaan kepada Nabi adalah benih kepada kesyirikan. Astagfirullah. Kecintaan kepada Nabi adalah benih kepada kesyirikan. Siapa yang jadi syirik bila cinta pada Nabi? Nabi Muhammad, Nabi sebut, aku tak risau kesyirikan berlaku pada kamu. Nabi tak risau. Nabi tak risau. Sebab ada jaminan khusus kepada umat Nabi Muhammad, iaitu la yajtami'u ummati ala dhalalah. Wa inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Umat aku tak akan sepakat dengan kesesatan. Termasuk kesesatan adalah kesyirikan dan kekafiran, ataupun istilah yang kita guna sekarang, kekhurafatan. Nabi kata, aku tak risau umat aku terjatuh ke lembah kesyirikan. Pasalnya takkan jatuh semua. Kalau ada sikit, ada. Sebab semua bukan maksud. Tapi kesepakatan ummah takkan menerima sebarang kesyirikan. Tapi yang Nabi sebut, aku risau orang yang berebut harta. Orang yang berebut kesenangan. So itu yang dirisaukan oleh Nabi. Kesyirikan tak pernah menjadi kebimbangan Nabi SAW sejak telah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awal dakwah memang nak suruh orang peluk agama Islam, peluk, ramai umat Islam. Tetapi bila ada jaminan umat Nabi ni akan kekal sampai kiamat. Nabi minta, ya Allah janganlah umat aku ni mati kerana diserang oleh musuh. Seluruh umat Nabi ni jangan ada mati kalau diserang oleh musuh. Ada tak kena serang? Ada, tapi tak semua mati. Ada bangsa diserang, habis mati. Dia panggil pembantaian etnik. Habis mati. Dan Nabi minta, ya Allah jangan umat aku ni diserang oleh penyakit yang menyebabkan semua mati. Maknanya umat Nabi ni Allah Ta'ala akan jaga sampai kiamat, sampai sebelum kiamat. Sebelum berlakunya kiamat akan datang satu dukhan, asap yang masuk ke dalam hidung setiap orang yang beriman, kemudian mereka mati. Sebelum itu. Tapi semuanya akan ada pada setiap zaman umat Nabi SAW. Jadi apa yang Nabi risau pada umatnya? Adakah kesyirikan? Tidak. Umat Nabi ni dia takkan sepakat dengan kesyirikan. Habis kita tengok ustaz ada orang buat ibadah pelik-pelik tu. Bukankah itu syirik? Kita tengok siapa buat? Orang awam, orang jahil. Ya, kalau orang jahil buat boleh jadi salah. Tapi kalau ada ulama yang buat, ulama-ulama Islam yang muktabar, maka di manakah kamu untuk menuduh perbuatan mereka itu syirik dan sebagainya? Tak boleh. Jadi sebab itu kita kena faham perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam, walaupun aneh pada sebahagian orang jahil, kita kena sedar. Kita tak belajar semua benda. Kita tak menguasai semua ilmu. Kita tidak ada pendedahan kepada setiap amalan umat Islam. Tak ada. Jadi kalau begitu, maknanya kalau kita jumpa benda-benda baru, maka itu bukan suatu benda yang salah hanya kerana kita tak tahu. Kita kena belajar dululah, baru kita tahu betul ke tidak. Maka kita kena cari, belajar.
untuk kita mengetahui perkara ini betul ataupun tidak. Sebab itu tak boleh membid'ahkan amalan umat Islam. Bila tak boleh membid'ahkan amalan umat Islam, kenapa? Kerana ada ulama yang membenarkan amalan tersebut. Ada ulama yang membenarkan. Contoh, talafuz niat. Berlafaz niat sebelum solat dibenarkan oleh ulama, kita buat. Siapa benarkan? Imam Nawawi. Ataupun talqin dibenarkan oleh ulama, kita buat. Kerana adalah sandarannya yang kita tak belajar lagi. Tapi kalau kita nak belajar, akan jumpa dalil dan sandaran, hujah-hujah dan sebagainya. Masalahnya kita tak belajar. Dalam majlis-majlis zikir tertentu, contoh, zikir buat bulatan, zikir bergerak, zikir berdiri, kita tak tahu. Belajarlah dulu. Jangan tuduh sesat ke apa, tak boleh. Belajar dulu. Ulama akan mendatangkan dalil dan hujah. Dan tengok berapa lama amalan itu telah dilakukan. So tak boleh kita kata ni bid'ah, ni syirik, ni khurafat, tak boleh. Kesan buruk orang yang menganggap bahawa semua perkara bid'ah itu adalah sesat. Maka jika setiap perkara baharu adalah bid'ah dhalalah, kesannya adalah membawa kepada neraka. Contoh perkara baharu yang dikatakan bid'ah dhalalah adalah seperti yang kita baca sebulan, 2 bulan yang lepas, iaitu amalan para sahabat. Yang kita dah baca senarai dia. Sahabat-sahabat buat perkara yang Nabi tak ajar. Ataupun yang kita duk amal, membaca Yasin pada setiap malam Jumaat. Talafuz niat, berlafaz niat ketika hendak solat. Menyambut Maulidur Rasul, kenduri tahlil selepas kematian. Membaca talqin di kubur selepas kematian. Berwirid dengan suara nyaring selepas solat. Dan lain-lain, ini adalah contoh perkara yang disebut sebagai bid'ah dhalalah oleh sebahagian kelompok. Saya pergi ke Miri minggu lepas. Dia kata, Ustaz, kat sini dulu kami baca Yasin malam Jumaat. Tiba-tiba ada ustaz daripada Semenanjung. Dia orang Miri, Sarawak. Amalan tu biasa duk ikut lama tak. Tiba-tiba ada ustaz daripada Semenanjung. So, kata, bukan ustaz lah dia tu, baru pencen daripada Semenanjung. Dia pergi beli rumah dekat Sarawak. Duduk Sarawak. Mula-mula okey. Duduk dengan orang kampung, orang ramai apa semua. Lama tu dia kata benda ni adalah bid'ah. Baca Yasin malam Jumaat. Tok Imam pun tanya, habis tu kalau tu kita nak baca apa malam Jumaat? Baca surah Al-Kahfi. Tok Imam kata, kalau gitu kita buka sekarang. Buka sekarang, dia dulu yang pergi tandas. Dia pergi tandas tu sampai tak keluar tandas. Tak tahu pergi mana. Tak datang-datang. Kononnya baca surah Kahfi. Dia tu baru pencen, baru minat agama. Baru belajar sikit-sikit dah bid'ahkan amalan umat Islam. Kalau suruh baca surah Muqaddam pun tak boleh baca tu. Buka Al-Kahfi lagi lah, ketal lutut lah. Nak boleh habis tu satu, nak baca tu pun berbelit lidah. Tak boleh nak sebut dah. Pasalnya Kahfi ni lebih panjang daripada surah Yasin. Ada orang macam tu. Oh, Yasin tak boleh. Tapi kalau suruh dia baca Yasin, dia boleh lancar. Sebabnya apa? Yasin ni kita dengar sejak daripada kecil. Daripada zaman sekolah, zaman di rumah pun memang kita selalu dengar. Jadi kalau orang yang tak boleh baca Al-Quran pun, dia boleh ikut bacaan Yasin. Tapi bila orang macam ni, Al-Quran pun tak boleh baca, nak bid'ahkan, nak sesatkan amalan umat Islam. Okey, kita baca Al-Kahfi. Al-Kahfi dia tak pernah dengar. Tak boleh nak baca dia. Minggu depan tak datang malam Jumaat. Tak datang malam Jumaat. Malam raya ada lah. Semangat lagi lah nak ibadah. Tapi malam Jumaat tak datang lah. Maka orang tu baca Kahfi dengan Yasin. Dia tak datang. Ini masalah orang itu. Jadi kalau amalan-amalan yang dikatakan bid'ah ini disebut sebagai sesat, akibatnya orang yang melakukannya, semua perkara itu masuk ke dalam api neraka. Kalau orang beramal ni masuk api neraka habis. Penilaian kesimpulan hukum sebegini tidak selari dengan ruh syariat Islam. Kita ni nak beramal,
Agama Islam ni nak penganutnya beramal. Apa amalan? Beramal. Itu tujuan. Tapi peliknya orang, bila dia belajar agama, dia belajar dengan sebahagian ustaz dan sebagainya, dia bukan lagi beramal. Dia lagi meninggalkan amal. Itu masalah. Dia jadi panas satu. Dia panas orang lain beramal. Dia tak boleh orang lain beramal. Pasalnya dia anggap tu bid'ah, sesat. Ada satu orang pesyarah. Anak murid dia cerita. Rupanya ada satu subjek di universiti. Subjek dia tentang bid'ah, khurafat dan syirik. Kata tak ada kerja belajar dia macam ni. Kerja nak melahirkan orang yang mensyirikkan orang. Contoh-contoh pula amalan masyarakat. Yang doa malam mudah. Contoh dia. Syirik, bid'ah dan sebagainya. Jadi dia ni jadi kepanasan bila dia tengok anak murid dia lepas solat doa berjemaah. Dia kata, solat berjemaah ni, doa berjemaah ni apa dalil? Dia tanya. Kalau tanya wirid berjemaah selepas solat, apa dalil? Tanya. Dia panas. Ada orang bila nisfu Syaban, dia orang buatlah baca Yasin malam Jumaat, malam nisfu Syaban 3 kali Yasin. Dia buat. Tak tahulah ustaz pesyarah tu datang daripada mana. Memang khusus dia datang nak tengok orang baca Yasin 3 kali ke macam mana. Dia datang dia kata, mana hadis kata baca Yasin 3 kali? Nisfu Syaban. Oh, dia jadi panas, tak tahu kenapa. Pesyarah tu. Dia boleh lah buat act sikit lah sebab tu anak murid lah. Tapi anak murid ni sebab ahli sunnah, dia beradab sikit lah. Dia tidak kata nak bangkang guru secara depan-depan, tak lah. Dia tak lawan anak murid. Tapi guru ni terlalu kepanasan bila anak murid dia buat so-called bid'ah dalalah. Dia anggap itu adalah bid'ah dalalah. Maka peliklah kita ni. Itu ustaz-ustaz kalau dia cerita benda ni, dia kata, boleh tak kita fikir orang yang melakukan maksiat masuk neraka? Kan? Dia buat maksiat, masuk neraka, nanti akhirat nanti tanya, ni pasal apa kamu masuk neraka? Kata aku masuk neraka pasal bunuh orang. Oh, dahsyat. Ni pasal apa masuk neraka? Aku berzina dengan 99 orang. Isteri orang, anak budak, semua aku berzina. Oh, dahsyat kan? Ni pasal apa ni? Ini kerana aku berjudi. Kalah judi aku tikam orang. Oh, dahsyat. Memang layak masuk neraka lah. Ni pasal apa ni? Ya, aku Fir'aun, kau tak kenal aku. Oh, Fir'aun memang duduk dalam neraka. Fir'aun tanya, habis tu kau ni pasal apa masuk neraka? Aku baca Yasin malam Jumaat. Jadi dia baca Yasin malam Jumaat, masuk neraka juga. Habis tu, aku wirid selepas Jumaat, lepas solat berjemaah. Aku talqin, kenduri tahlil. Ui, masuk neraka juga kan? Fir'aun tanya. Masuk neraka juga kan? Fir'aun pun pelik kot kalau orang yang ibadah pun boleh masuk neraka. Tapi ada orang yang jenis otak tak betul, stresing, dia boleh memasukkan orang yang beribadah ke dalam neraka. Dia boleh kita nak kata bid'ah dhalalah, bukan tak ada langsung bid'ah dhalalah, ada. Tapi bid'ah tersebut memang jelas bercanggah dengan syarak, barulah dikata bid'ah dhalalah. Contohnya apa? Contohnya bila kita menambah bilangan rakaat. Itu bid'ah dhalalah lah. Solat Isyak 5 rakaat. Solat subuh 3 rakaat. Solat asar 3 rakaat. Jadi tambah tolak kurang tu bid'ah lah. Sama juga dengan majlis-majlis. Asal majlis jamuan ni harus, bahkan sunat, menghubungkan silaturahim dan juga menjamu orang makan, sunat, dapat pahala. Buat pada hari yang elok. Tapi kalau dia buat kenduri ataupun majlis jamuan, ataupun pasal apa buat majlis jamuan ni? Oh, saya buat majlis jamuan kerana saya dipecat daripada kerja. Tak ada orang buat jamuan masa kesedihan. Itu bid'ah lah tu. Itu bid'ah. Maknanya ada bid'ah dhalalah yang sesat. Sama ada bid'ah dhalalah ni dia sama ada hukum yang makruh ataupun haram. Buat majlis selawat, tapi atas pentas tu tarian gelik sambil bersalawat. Ui, dahsyat.
sambil berselawat. Bawah tu, orang nak buat majlis selawat, tengok Kedah buat selawat, Kelantan buat selawat, Melaka buat selawat. Dia kena ada gap, laki tempat lain, perempuan tempat lain. Dia buat majlis selawat, memang tadi yang gelik tu pakai tudung, tapi gelik lah masalah. Yang kat bawah lagi bergelik. Lepas tu, bercampur laki perempuan, bersentuhan laki perempuan. Ada berlaku maksiat, raba-meraba dan sebagainya. Ini walaupun namanya majlis selawat, dia tetap dianggap sebagai bercanggah dengan syarak. Maka bid'ah dhalalah. Itu kita kena faham. Dan bid'ah dhalalah ni bukan sekadar di dalam ibadah, ada di dalam muamalat, ada dalam munakahat, yang disebut sebagai bid'ah dhalalah. Maka sebab itu kita tak boleh mudah-mudah menyesatkan amalan umat Islam. Apa indikator untuk kita tahu ini sesat atau tidak? Indikatornya adalah ianya bercanggah dengan syarak ataupun tidak. Bukan sekadar benda tak ada zaman Nabi terus bid'ah sesat, tak. Itu bukan indikator. Sebab tu ulama yang mengkaji sama ada perkara tersebut sesuai dengan syarak ataupun tidak. Kalau tak sesuai dengan syarak, maka dia dianggap sebagai bersalahan dengan syarak, maka dihukum sesatlah. Tapi kalau bersesuaian dengan syarak, maka tidak ada masalah. Contoh, orang buat satu skim beli emas. Beli emas tapi tak dapat emas. Dia hold emas kita, tapi bulan-bulan dia bagi duit pada kita. Maka skim seperti ini bercanggah dengan hukum syarak. Walaupun dia satu bentuk muamalah, perniagaan, tapi dia dianggap bid'ah dhalalah. Kerana emas itu barang ribawi. Ada hukum-hukum riba yang terikat pada emas. Maka kalau silap cara, rugi ke untung, ianya adalah riba. Kalau kita untung, dia rugi. Kalau kita rugi, dia untung. So, dua-dua riba. Maka sebab itu tak boleh. Tapi yang kita tengok, contoh pada perbankan Islam. Mana-mana bank, dia ada Islamik. So, mereka itu memutuskan satu-satu skim itu patuh syariah ataupun tidak, mengikut kehendak syarak. Mengikut kehendak syarak. Setuju tak setuju, terpulang. Setuju tak setuju, terpulang. Tapi untuk mengelakkan daripada riba, maka mereka akan memutuskan mengikut kaedah-kaedah syarak. Maka bila satu skim ataupun sesuatu pembiayaan itu diperkenalkan, maka ianya mesti mengikut kaedah dan akad syarak. Barulah terlepas daripada riba. Maka sebab itu kita masih menggunakan pembiayaan-pembiayaan seperti itu. Tapi kalau dia melibatkan riba, tak bolehlah. Sebab itu dalam urusan muamalah pun kena jaga. Sebab isunya bukan bid'ah ke tidak. Kalau nak kira muamalah yang ada dalam perbankan Islam zaman sekarang ni, kebanyakannya tak ada zaman Nabi tu. Kalau pinjaman dalam zaman Nabi yang terkenal, Qardul Hasan. Tu lah. Yang terkenal lah. Qardul Hasan. Kau pinjam 100, bayar 100. Pinjam 1000, bayar 1000. Biar dia bayar 10 tahun kemudian. 1000 pada 1990 dengan 1000 pada 2024. Jauh beza nilai. Tapi Qardul Hasan. Maknanya dia bagi 1000, dapat balik 1000. Dah pinjaman zaman sekarang, dia tak panggil pinjaman. Sebab kalau pinjaman terus tiba dengan riba. Dia panggil pembiayaan. Maka ada akad-akad yang berbentuk perniagaan di situ. Bukan riba. So, ini benda-benda baharu sebenarnya. Adakah bercanggah dengan syarak? Sebahagian pandangan ulama, pakar-pakar panel syariah memutuskan tak bercanggah dengan syarak. Maka kita boleh amalkan. Kalau nak lah. Kalau tak nak, macam guru saya. Guru saya dia memang tak terlibat dengan bank. Dia bukan tak terlibat dan dia tak boleh terlibat pun. Dia guru pondok. Mana dia ada slip gaji? Tak ada slip gaji dah. Dah guru pondok. Slip gaji pun tak ada. Kalau ada slip gaji pun bukan boleh buat pinjaman tu. Tapi dia beli, mula-mula dulu dia beli kereta Avanza.
Abang Zah masa tu rasanya dalam 70-80 ribu. Dulu dia beli. Dia beli cash. Kumpul duit setiap bulan, setiap tahun, dah sekali beli cash. Kemudian dia pun kumpul duit lagi, lama beberapa tahun kemudian, daripada saya kecil sekarang dah dewasa, dia kumpul lagi duit, dia bina madrasah. Bukan madrasah kompleks tak lah, maknanya rumah dia tu, dia tambah satu part, tambah tingkat apa semua, jadi tempat untuk mengaji. Cash, duit simpanan. Dah sekarang tengok-tengok pakai Velfire. Oh dahsyat. Tok guru ni pakai Velfire. Duit cash, simpan. Kalau nak ikut cara begini boleh simpan. Kita kena belajarlah cara simpan dia tu, sebab kita tak boleh hidup macam tu. Dia memang tak boleh buat pinjaman, tak ada cara untuk dia buat pinjaman. Maka semua kaedah, semua pembelian dia beli guna cash. Maka dalam dunia moden zaman sekarang, tak kiralah munakahat, ibadah ataupun muamalat, semua ada benda baru. Semuanya perlu dinilai dari sudut syarak, adakah boleh ataupun tidak. Kalau boleh, dia bid'ah hasanah. Kalau tak boleh, dia bid'ah dalalah. Bukan semua bid'ah dalalah. Jadi setakat itu dahulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.